Salam sejahtera semua. Hai, apa khabar? Cikgu Masliza kali ini menyediakan video untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 4. Baiklah, kita akan belajar di unit 1 iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Mari ikuti bersama-sama video kali ini. Baiklah murid-murid, kita akan belajar dan mengetahui amalan ajaran agama ataupun kepercayaan yang dapat mengeratkan hubungan kita sesama jiran. Apakah amalan itu? Okey, sebelum kita mengetahui amalan yang dapat mengeratkan hubungan sesama jiran, cikgu nak bawa kamu cuba fikir dan lihat negara kita, Malaysia. Kita sangat bertuah sebab kita berada di Malaysia. Kamu sudah pasti tahu kalau kamu lihat di negara kita ini ada pelbagai agama. Jadi, kita hidup dalam keadaan yang sangat baik. Okey, dalam negara kita terdapat agama yang paling besar ada 4, iaitu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Kristian. Ini adalah amalan ataupun agama yang terbesar di dalam negara Malaysia kita. Cikgu harap kamu tahu apa itu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Kristian. Ya, mari kita tengok tempat ibadat agama-agama ini. Sebelum kita pergi jauh lagi, cikgu nak kamu memahami agama ini dulu. Okey, baiklah. Agama Islam, tempat ibadat mereka ialah di masjid. Bagaimana pula dengan agama Hindu? Ya, agama Hindu, tempat ibadat adalah di kuil. Dan agama Buddha pula, tempat ibadatnya adalah tokong. Manakala agama Kristian, tempat ibadatnya ialah di gereja. Cikgu pasti dan yakin jika kamu melawat di sekitar negara kita Malaysia, pergilah di negeri mana pun, kamu akan dapat lihat tempat ibadat yang utama ini. Masjid, kuil, gereja dan juga tokong. Betul kan? Baiklah, kita akan pergi sedikit saja lagi tentang macam mana orang dan juga agamanya. Okey, baiklah kalau agama Islam, tempat ibadatnya masjid kan? Okey, bagaimana dengan pakaian ataupun perwatakan orangnya? Ya, cikgu ambil contoh kat sini adalah seorang perempuan. Jadi contoh yang cikgu ambil ni semua perempuan. Jadi untuk kita kenal orang itu agama Islam atau tidak, biasanya orang Islam akan memakai pakai tudung dan juga pakaiannya labuh. Okey, manakala agama Hindu pula, okey, tempat ibadatnya tadi cikgu cakap kuil kan. Okey, bagaimana cara pemakaian ataupun kita nak kenal orang yang menganut agama Hindu? Okey, kat sini pun cikgu ambil contoh perempuan. Ya, agama Hindu orangnya memakai sari. Cuba tengok kamu. Tengok kartun ni. Dia ada tanda dekat dahi dan rambutnya diikat dandan dan memakai sari. Itulah
orang yang menganut agama Hindu. Okay. Manakala orang yang menganut agama Buddha pula, dia akan pergi sembahyang di Tok Kong, dan cara pemakaiannya lebih kurang macam ni kartun ni. Nampak comel kan? Okey. Kemudian agama Kristian. Agama Kristian tempat ibadatnya ialah di gereja, dan cara pemakaiannya adalah seperti yang kita biasa tengok dekat luar. Okey, yang ini adalah yang cikgu ambil contoh ni adalah sister di gereja. Tapi sebenarnya Kristian, kalau kita tengok cara pemakaiannya adalah macam biasa. Tanpa menutup aurat ataupun tanpa memakai tudung. Dan pakaiannya biasanya formal. Kalau kamu tengok dekat televisyen, itulah cara pemakaiannya kan. Baiklah, mari kita hayati amalan agama dan kepercayaan jiran. Kamu boleh rujuk dalam buku teks tahun 4 di muka surat 2 dan juga 3. Okey, baiklah. Gambar yang pertama, okey, ini kamu tengok seorang, ada 3 orang lelaki. Kalau kata tengok daripada cara pemakaiannya, kita tahu yang baju hijau ni ialah orang Islam, yang ini adalah orang Cina, dan ini adalah orang India yang beragama Hindu. Okey, jadi nampak tak hubungannya sangat baik. Okey. Okey. Dalam kita tengok gambar ni, masing-masing mengamalkan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Jadi, agama Islam, amalkan agama Islam. Untuk orang Cina ataupun orang Buddha, dia mengamalkan cara dia. Dan begitu juga dengan orang India, dia mengamalkan cara agama Hindu. Okay. Semua agama atau kepercayaan menyuruh penganutnya melakukan perkara yang baik dan benar dan patut. Okey, oleh itu semangat kejiranan dapat dipupuk untuk mengukuhkan perpaduan dan menjamin kehidupan yang harmoni. Jika semua orang mengamalkan ajaran masing-masing, tak ada pergaduhan, kita boleh hidup dengan harmoni kan? Okey. Baiklah. Cuba kita tengok gambar yang kedua pula. Okey, dalam situasi gambar ini, masing-masing ada tugas. Yang sapu sampah, yang buang sampah, yang angkat pasu. Nampak harmoni dan baik sekali kan suasananya. Okey, dalam agama kita, tak kira agama siapa pun, masing-masing kita akan jaga kebersihan. Bila dalam agama menyuruh kita mengamalkan kebersihan, jadi kita secara tidak langsung kita akan bersihkan di kawasan persekitaran kita. Walaupun di sebelah jiran kita, kita akan gotong royong bersama-sama untuk membersihkan kawasan kejiranan kita. Ini merupakan amalan yang baik. Dalam agama dan kepercayaan, ini adalah amalan yang baik. Maknanya dalam setiap agama, kita pentingkan kebersihan. Okey, betul tak? Okey. Okey, untuk gambar yang seterusnya, awak nampak tak dua lelaki ni sedang berbisik? Nampak tak seorang perempuan dekat belakang ni? Nampak muka perempuan ni sedih sangat. Lelaki ni bisik-bisik. Kenapa tu? Ya, dalam setiap agama dan kepercayaan, kita nak, kita tak boleh cakap yang buruk-buruk tentang orang. Jadi, kita sepatutnya kita bersangka baik terhadap seseorang. Jadi, bila kita fikirkan yang baik-baik terhadap orang lain, jadi kita dapat membina hubungan yang baik. Jadi, kalau kita macam lelaki dua orang ni, dapat tak kita bina hubungan yang baik? Tidak. Jadi, kitalah sentiasa berbaik sangka terhadap orang lain. Okay, boleh? Okay. Gambar yang seterusnya. Okey, nampak tak lelaki ni?
dia nampak kasut biru ni di rumah jiran dia sebelah. Tengok gambar ni, dia berfikir, dia rasa nak ambil kasut tu. Betul tak? Okey, dalam agama kita, dalam agama mana pun, perbuatan mencuri sangat dilarang. Okey, tambah-tambah lagi bila berada di kawasan kejiranan. Kalau kita suka mencuri, ambil hak orang lain, tenteram tak hidup kita bersama jiran? Tidak tenteram. Jadi, perbuatan mencuri dilarang dalam agama. Ingat ya. Okay, baiklah, situasi seterusnya adalah situasi yang sedang beberapa orang sedang menjamu selera. Okey, nampak tak sebab bahagian ini seorang perempuan dan anak dan lelaki ini sedang membaca doa, dan sebelah kanan ni pula sedang memerhatikan. Okey, apa situasi ini boleh kita tengok. Okey, maknanya dia menghormati yang sedang baca doa ini. Jadi ini adalah perbuatan ataupun yang baik dalam agama kita. Maknanya kita menghormati perbezaan amalan agama dan kepercayaan jiran kita. Okey, amalan ini dapat memupuk persefahaman dan menjamin keamanan dalam kehidupan kejiranan. Mungkinlah mereka jemput tetamu makan dan tetamu ni baca doa. Jadi mereka menghormatilah walaupun mereka sedang baca doa. Okey, sentiasa menghormati perbezaan amalan agama lain yang kita dapat memupuk keharmonian dalam kejiranan. Okey, gambar yang terakhir. Okey, situasi kita nampak belon kat atas ni, situasi macam sambut hari jadi ataupun perayaan. Dekat belakang ni ada pokok Christmas. Mungkin mereka sedang menziarahi ataupun datang ke rumah rakan mereka, jiran mereka, sambutan Christmas. Mungkin. Okey, ini adalah bila kita sama-sama hidup menghormati agama lain dan amalan sikap sopan santun dan ramah mesra bersama jiran dapat mengeratkan hubungan dalam kejiranan lah. Okey, jika kita sentiasa berbaik sangka, menghormati orang lain, agama orang lain, kita mengamalkan setiap agama kita, menjaga kebersihan, tidak memburuk sangka kepada orang lain, cikgu rasa kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Okey. Mengamalkan sikap sopan santun, peramah tu semua dalam agama semua. Semua agama memang menggalakkan penganutnya untuk berbuat baik sesama orang lain. Okay. Cikgu harap kamu faham dalam keadaan ini, dalam situasi yang cikgu berikan, dan kamu boleh baca dengan lebih lanjut dalam buku teks. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita pergi berakhir, cikgu nak tengok cikgu nak cerita sikit satu situasi dengan kamu. Okey, situasi yang pertama ni, okey, jiran mengadakan majlis doa selamat sempena kelahiran anak pertama mereka. Jiran anda bersama saudara maranya sedang membaca doa dan solat di ruang tamu. Okey, apa tindakan kita untuk menghormati dan menghayati amalan agama yang dapat mengukuhkan kehidupan kita dalam kejiranan lah. Okey. Okey, jika jiran kita sedang mengadakan majlis doa dan jiran kita tu mestilah kalau dia solat dan membaca doa tu, jiran kita tu Islam. Macam mana apa kita nak buat? Apa tindakan kita nak buat? Ya, kita akan menghormati jiran kita, kita akan beri laluan kepada mereka untuk baca doa dan solat, dan kita tunggu tu pun kita ada hormat. Jadi bila dah selesai, mereka jemput kita makan,
kita pergilah makan. Itu situasi yang baik. Nampak tak? Okey, cikgu harap kamu faham dalam situasi ini. Okey, situasi yang kedua pula. Okey, Mutu menjemput Ali dan John datang ke rumahnya sempena sambutan Hari Raya Deepavali. Mutu seorang penganut agama Hindu. Dia menjemput Ali dan John ke apa ke sambutan ke rumahnya untuk mengadakan sambutan Hari Deepavali. Okey, sebagai seorang sahabat, Ali dan John perlu tak datang ke rumah? Ya, sebagai seorang sahabat, Ali dan John akan datang ke rumah Mutu untuk menghormati Mutu sebab dia sambut Hari Raya Deepavali. Jadi, sebagai seorang jiran, jiran yang berdekatan, kita meraihkan juga Mutu sedang bersukaria sambut Hari Raya Deepavali. Jadi, itu satu amalan yang baik dalam mengeratkan hubungan kejiranan. Nampak tak dua situasi yang cikgu terangkan kepada kamu. Cikgu harap kamu faham. Baiklah, sebelum kita berakhir, cikgu ada satu soalan. Cikgu nak tengok kemahiran berfikir kamu. Ada tak kemahiran berfikir kamu ni di luar kotak? Okey, baiklah. Soalannya ialah, nyatakan amalan agama atau kepercayaan yang dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Apa amalan-amalan? Kamu boleh ambil contoh yang cikgu terangkan tadi. Amalan agama ataupun kepercayaan yang dapat kita mengeratkan hubungan kejiranan. Okey, di mana kamu nak bagi jawapan dekat cikgu? Kamu type di ruangan komen sebagai jawapan. Nanti kamu beri jawapan kamu di ruangan komen ya. Okey, jangan lupa jawab soalan cikgu ni. Cikgu nak tengok sejauh mana kamu dapat memahami apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, baiklah. Okey, kita jumpa lagi ya. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi Cikgu Mas Liza di topik yang seterusnya. Jangan lupa subscribe di channel Cikgu. Terima kasih. Bye.